uji kami lagi. 30 Jun aku tahu aku pregnant. 7 Julai 2020 tu doktor mengesahkan aku ectopic pregnancy lagi. Hai, Assalamualaikum. Aku akan menceritakan tentang proses macam mana aku dan Faris nak mendapatkan zuriat kami sendiri. So, ceritanya agak panjang. Selamat menonton. Okay, aku cerita sikit tentang kami. Kami berkahwin pada April 2016. Sekarang 2022. So, dalam 6 tahun lebih usia perkahwinan kami. Pada orang, alah baru 6 tahun. Ya, dan ada orang pula 1 tahun pun dia dah menggelabah kenapa tak ada zuriat. So, pandangan orang adalah berbeza-beza dan aku tak kisah pasal hal orang dan aku hanya kisah pasal macam mana aku terfikir aku ni susah nak dapat zuriat ke. Bermulanya pada Ogos 2016, ya belum cukup setahun lagi usia perkahwinan kami, aku tiba-tiba kena cyst. Aku ada cyst sebesar 5 cm lebih dan aku terpaksa emergency surgery. Aku terpaksa buang cyst aku tu yang sebesar 5 cm lebih dan termasuk appendix yang tak ada kena-mengena pun tiba-tiba doktor pun buang. Selepas prosedur surgery cyst 2016 tu, kita hidup seperti biasa. Dan tetapi start daripada 2018 kami macam kenapa tak pregnant lagi. So it's okay lah, kami dah start follow up. Sebab kami memang start daripada after ada terkena cyst tu, kami memang setiap 3 bulan akan pergi buat check up. Akan check lah sama ada aku ni ada cyst lagi ke tak. So kami dah, doktor pun pelik, awak ni dah lebih 3 tahun kahwin, kenapa tak ada zuriat, macam tu lah. So dia tolong. First appointment aku dengan, aku lupa nama doktor tu. Dia offer aku pergi buat. So aku dekat hospital Sungai Buloh. Tapi kat situ aku hanya berjaya buat blood test macam biasalah. Lepas tu HSG, korang boleh google proses tu. Lepas tu on chromate. Sebab aku ni ada rahim, aku ada tube yang cantik lagi dia kata. So tak perlu nak buat IUI ataupun IVF. So dia suruh start dengan Clomid. So first aku on Clomid pada April 2019. Lepas tu tak berjaya. Second Clomid Mei 2019 tak berjaya. Third Clomid Jun 2019 baru berjaya. Alhamdulillah, dan aku pregnant. That is my first pregnancy. So disebabkan itulah first pregnancy aku memang excited. Kami memang sangat-sangat excited. Tapi Allah uji kita bukan setakat tu saja. First pregnancy aku adalah dikatakan aku ectopic pregnancy, iaitu aku mengandung luar rahim. 7 Julai tu aku terpaksa emergency operation untuk buang tube aku belah kiri. So aku terpaksa buang tube aku belah kiri dan termasuk buang baby aku. Itu adalah first pregnancy yang sangat-sangat sakit. Orang lain happy. So itu first experience. So tapi ianya menyedihkan. So situ memang sangat-sangat struggle untuk aku dengan Faris. So kita memang tak menangis, tak tahu nak cakap apalah. Sedih sangat-sangat sebab excited dah jadi nak jadi mak ayah, tiba-tiba awak ambil anak kami. So tak apa. So 7 Julai aku ada terkena, aku dikatakan ectopic pregnancy. Kemudian kami move on. Lepas tu 4 Oktober 2019 Alhamdulillah aku pregnant lagi. So second pregnancy lah tu. Tapi Allah uji lagi kami 4 Oktober 2019 tu aku normal pregnancy, bukan ectopic. Aku normal tapi aku miscarriage. Aku keguguran sebab aku ni kalau mengandung aku tak tahu yang aku mengandung. So aku tak ada apa-apa alahan. It's just like breast macam bengkak macam tu, perut tegang macam tu saja. So aku ingat side effect dia sama macam kalau kita nak period. So aku ingat aku period. So rupanya aku pregnant. Waktu tu aku memang tak jaga diri lah. Aku kat tempat kerja aku angkat kotak berat-berat semua. So dia memang mungkin kesilapan aku juga sebab aku tak jaga diri dan aku tak tahu aku pregnant. Dan aku keguguran untuk second pregnancy tu. Okay, so rezeki kita bukan sampai kat situ saja. Kami keep positif. Kami pergi jalan-jalan, holiday sana sini. 30 Jun 2020 next year-nya aku merasa macam lain macam. So aku start buat UPT.
Dan Alhamdulillah aku pregnant. Aku pregnant untuk baby ketiga kami lah. Tapi Allah uji kami lagi. 30 Jun aku tahu aku pregnant. 7 Julai 2020 tu doktor mengesahkan aku ectopic pregnancy lagi. Kali ni aku ectopic sebelah kanan pula. Dan yang ini sangat-sangat sakit. Aku sangat-sangat sakit. Aku keep bleeding yang banyak. Dan aku tak boleh bergerak. Waktu tu aku bekerja juga sebab aku tak expect pun yang aku ni ectopic. So aku tak boleh banyak bergerak apa semua. Dan aku terus emergency pergi hospital Ampang. Emergency, terus malam tu juga aku emergency operation. Dan aku kena buang aku punya right tube pula. So sekarang di situ aku disahkan aku tiada lagi tube. So Julai 2020 tu aku dah digelar wanita yang mungkin semalam kurang normal, iaitu tidak memiliki apa-apa tube. Malam sebelum surgery tu, doktor tanya banyak kali dekat Faris, tanya, are you sure ke nak buat ni? So you akan kehilangan wife you akan kehilangan tube. Tapi kalau you tak buat surgery ni, you akan kehilangan wife you. Sama je. Doktor cakap sebab terlalu kritikal, yang wife terlalu kritikal. So you macam mana sekalipun you kena juga lakukan operation ni. Dan Faris cakap, it's okay doktor, buat je, tak apa, buat je mana yang terbaik setakat last chance. Sebab doktor tu ada cakap, kalau you guys tak ada tube, it's okay, ada lagi last chance, iaitu melakukan IVF. So you guys boleh buat IVF, proses IVF lepas ni. Dan kita pun, Fadil pun cakap, okay lah doktor, apa yang terbaik buat je, asalkan isteri saya selamat. Dan untuk IVF tu saya boleh buat nanti. Waktu tu aku macam sedih lah. So aku mengendangkan, kita orang ni bukan kaya raya. Kau tahu tak kos IVF tu berapa mahal? So kita bukan kaya raya. So aku cakap dekat luar sebelum masuk surgery, aku cakap dengan Faris, sayang, awak kahwin lah lain, tak payah kita buat IVF, awak kahwin je lain, saya ni dah tak ada function, awak kahwin je lain. Lepas tu dia pujuk juga, aku minta macam tu kan. So dia pujuk-pujuk, dia kata, kenapa nak kahwin lain, saya mampu, setakat IVF tu saya mampu buat. Aku pun macam mungkin, so aku anggap je kat situ dia menenangkan aku untuk sekejap lagi yang masuk bilik operasi. Waktu tu PKP, COVID 2020 tu semua dah tahu yang kita dah start PKP. So definitely Faris memang tak boleh teman aku kat sepanjang hospital tu. Itu adalah kenangan paling sakit. Aku tak boleh ditemani Faris. So aku, semua benda aku buat sendiri. Aku jalan kat hospital tu lah, orang kata, sebab tak mampu nak pergi hospital swasta. So terpaksalah buat dekat hospital government. But it's okay, aku positif je. Sebab aku anggap apa, aku anggap yang aku dah alami yang pertama ectopic, so aku boleh harungi yang second ectopic ni. Walaupun aku kena terima hakikat yang aku dah tak ada tube. Aku dah tak boleh nak normal macam wanita lain yang boleh bila-bila kau boleh pregnant. Tanpa buat IVF. Bila-bila kau boleh pregnant, sebab selagi kau ada tube kau boleh pregnant. Tapi aku tetap positif. Ya, aku yakin yang kita orang akan ada rezeki Zurat juga nanti. 2016 tu, kalau cerita pasal Julai, masuk bulan Julai, aku macam trauma sikit lah. So macam ni sekarang, Julai 2022, that's why aku buat video ni. Okay, sebab aku mengenangkan trauma pada Julai untuk aku. Okay, so selepas sebulan operasi ectopic pregnancy aku yang kedua tu, doktor dah set appointment untuk aku. Dia kata, you ni special case, so tak perlu tunggu lama, you terus pergi HKL untuk proses IVF you. Dia buat special offer untuk aku. So 21 Disember 2020 tu, aku ada appointment dekat HKL untuk proses IVF. Aku hanya sempat buat dengan talk yang pertama. Lepas tu kan kita PKP, kena lockdown. So aku, jarak dia terlalu lama untuk postpone. So aku macam tak boleh jadi ni, sebab HKL ni tak boleh. Dan aku survey sebab ada group IVF kat Facebook ni kan. So aku follow dengan dia, aku survey. Ada second place untuk aku buat, iaitu di PPUM kat PJ. Nearby jugalah dengan tempat kami ni. So 1 March 2021 kami first register lah. So kami start proses IVF dekat situ. Tapi still kita ada lockdown kali kedua time tu, kita PKP balik. So aku rasa macam terlalu lama, sebab PPUM pun dia keep postpone. Dia tak macam hospital swasta lain,
PPM pun postpone. Sebab aku mengenangkan waktu PKP tu lah, aku adalah waktu terluang untuk buat benda semua. Dan kalau you guys nak tahu, start daripada HKL punya appointment tu, aku rela untuk berhenti kerja dan aku dah tak bekerja sampai sekarang sebab aku nak fokus untuk proses IVF ni. Tapi itulah sebab aku dah berhenti tapi keep postpone. So aku banyak membuang waktu. Kalau aku kerja dah banyak dah gaji aku. So dekat PPM tu kita orang stop awal 2022 tahun ni. Kami bermulalah prosedur yang sebenar kami di Hospital Avicenna Shah Alam. Hospital Avicenna Shah Alam memang pantas dan efisien gitu. Aku tanya first aku kata, of course aku tanya cost, berapa cost apa semua. Then dia kata around, bezalah PPUM masuk dia kata dalam 12 ke 13 ribu maksimum. So kalau Avicenna ni dia kata around 16k macam tu. So kita orang pun okay lah, under budget kot. Fadil kata under budget, so boleh lah. So kita try. So pada 4 Januari 2022 aku and Faris buat blood test dekat situ. Dan kat situ juga pada first appointment tu dah buat blood test. Dan dia terus bagi ubat untuk OPU. Dia macam ni. So kita kopekkan dia. Apa bilang? Tu ni nampak cucuk dia. Saya tengah concentrate ni. Buka macam ni. Budak tu. Tu. Then yang ini ubat dia, air dia. Sebenarnya benda ni untuk apa tu? Besarkan telur saja. Apa tembak dekat perut? Nanti dia pergi kat telur lah suruh. Kau tak kira betul tak besar? Kaca ni. Benda ni letak kat peti ais kan? Yang lagi buruk tak macam tu kan, tak goyang kan? Tak turun. So kita sini kita masuk dalam. Pakai yang first tadi. First tadi mana? Yang first. Habis tak air dia? Ish. Confirm? Tak boleh ni. Terpanjang kan? Sebab Faris tak ada pengalaman cucuk. Aku lagi lah tak ada pengalaman. Saya cakap lagi kulit aku tebal, so that's why tak boleh tembus jarum tu. So this really experience untuk kita orang. So one day mungkin kita akan cerita dekat kita punya anak-anak. Okay, so pada 15 Januari hari tu aku buat surgery OPU. Nanti pergi jemput. So kalau tengok pada result telur tadi, telurnya banyak dan sangat-sangat banyak. So bila aku buat OPU tu, aku mengalami side effect iaitu OHSS, iaitu kembung perut. OHSS yang aku alami ni sangat-sangat sakit. Aku punya level sampai terpaksa naik wheelchair, aku tak boleh berjalan 2 minggu aku alami sangat-sangat sakit. Perut aku besar macam orang kena penyakit busung tu. Perut aku besar dan aku susah tidur. Aku susah nak bernafas. Kalau baring tu susah sangat bernafas.
Memang struggle. Kalau buat OPU yang terkena OHSS ni, dalam 10 tu mungkin 1 atau 2 akan terkena side effect ni. Bukan semua orang, dan bukan semua orang sakitnya sama, side effect sama. Aku saja mungkin. Okay, dengan hasil telur yang di pick up sebanyak 35, waktu tu, waktu yang OPU tu, husband Faris kena juga melakukan pengeluaran sperm. So, dia frozen sperm, aku frozen aku punya telur. Waktu tu aku dapat 35 telur. Tapi after 1 or 2 days macam tu, aku dapat result. Aku hanya berjaya buat 5 embryos. 5 baby saja. Tapi 4 tube. 4 tube. Sebab satu tube tu hanya satu tube tu dijadikan kembar. Dia orang buat dua baby kat dalam tu, lagi 3 ni single. So twin, single. So total embryos aku adalah 4. So alhamdulillah after 2 weeks tu aku dah kembali normal, tak ada lagi sakit. OHS tu memang trauma betul dengan penyakit tu. Okay, so next month, sebab proses IVF ni melibatkan cycle period kita. So next cycle period, second day period tu aku kena pergi hospital untuk ambil injection Lukrin. Injection Lukrin tu sama macam menopause untuk hentikan period kita. So aku ambil first Lukrin pada 3 Feb, and then second Lukrin pada 5 March. Kemudian pada 5 March pun dia akan bagi ubat iaitu Ultragestan dengan Progenova. So kat situ kau boleh decide sama ada kau nak ambil ubat ni pula. Kau akan tahu sama ada bestnya Avicenna ni. Macam contoh yang ubat yang injection tu pun still juga boleh beli kat luar. Avicenna ni memang open. Maksudnya kalau korang nak cut cost, korang boleh beli ubat di luar. Hanya prosedur di situ saja. Tapi so contoh macam Lukrin, macam ubat untuk OPU tu, semua aku ambil kat Avicenna juga sebab aku tak nak ambil risiko. Sebab macam contoh ubat OPU tu, dia kena masuk dalam freezer cepat. Jadi aku tak nak ambil risiko pergi cari kat farmasi luar apa semua. Kalau tak ada, sisir je kan, betul tak? So better ambil dekat Avicenna. Cuma ubat Ultragestan dan Progenova tu saja aku boleh suggest beli kat luar, sebab aku sendiri pun beli kat farmasi luar dan harganya sangat berbeza. Hari tu Progenova itu Ultragestan aku ambil, aku beli dekat Avicenna 600 lebih. Itu Ultragestan saja. Tapi bila aku beli kat farmasi luar, farmasi anda tu, Ultragestan dan Progenova dalam kuantiti yang memang dah disuruh oleh nurse tu, 490 saja untuk 2 jenis ubat tu. So sangat-sangat berbeza dengan harga dekat Avicenna. Dan diorang pun tak kisah kalau kita nak ambil, dia pun faham costing. So kat situ aku boleh jimat kat sikit sebab aku ambil ubat kat luar. So 490 saja untuk 2 ubat tu. Dan selepas second Lukrin pada March tu, then aku akan datang untuk scan rahim tau. So scan rahim. So 13 April tu aku scan rahim untuk FAT. So aku punya appointment FAT dikatakan pada 20 April. So 20 April tu aku akan buat FAT lah, transfer baby kan. 20 April tu kami bayar untuk FAT punya cost procedure. Dan kami ambil hotel, bukan hotel tau, dia macam satu tempat penginapan dekat dalam Avicenna tu juga. Itu murah sikit nak berbanding dengan ward. Sebab ward satu malam 200 lebih. 300 untuk termasuk yang boleh peneman tidur sekali. Mahal lah satu malam. So kalau yang macam aku ambil ni 240 untuk 3 hari 2 malam. So husband pun boleh, Faris pun boleh tidur kat dalam bilik tu juga. So it's consider macam hotel lah, tapi dalam Avicenna tu. So kat situ kau orang boleh tanya staff kat situ lah macam mana nak booking. Hotel lah. Kita dah masuk baby. Yeah, kita dah ada baby dalam perut. 30 April, after 2 weeks, sampai 2 weeks sebenarnya, kita orang kena buat blood test lah untuk tahu sama ada pregnant ataupun tidak. Sebab sepanjang 2 weeks tu memang sangat-sangat jaga pantang makan. Faris yang masakkan. Faris masak ikan siakap sup, sayur pun sup, nasi kosong, tak ada sambal, tak ada rasa apa. Sebab tak boleh halia, tak boleh serai, tak boleh masin sangat, tak boleh pedas. So memang tak rasa, aku
jalan je. So aku makan sihat-sihat saja dan aku tak stres, aku tak main handphone sangat, aku just tengok TV. So Faris sampai level beli TV pasang kat dalam bilik tidur kami sebab nak bagi aku tengok TV saja baring. So after tu buatlah blood test. So buat blood test 30 hari bulan sepatutnya. Hari tu kan nak raya kan, kita raya berapa bulan itu. So sepatutnya lambat lagi, tapi disebabkan sebab kita mestilah nak tahu sebelum pergi beraya kan, so mesti nak tahu result dia. So malam tu juga nurse Hajatu call, dia bagi tahu result dia. Okay, kiraan untuk blood test orang kata HSG yang orang panggil untuk check pregnant ke tak HSG ni, beta darah ni dia kiraan kalau bawah daripada 5, sebenarnya bawah daripada 2 itu memang confirm fail. Kita punya fat tu fail, tak mengandung. Kalau lebih atas daripada 5, contoh macam 60, 30, orang kata atas daripada 5 bawah 100 itu pregnant. Tapi dalam penuh pemerhatian prof lah, kena berjaga-jaga, tak boleh terlalu aktif. Tapi atas daripada 100, insya-Allah you punya baby strong. Tapi itulah, kami bukan diuji takat tu je. Result aku adalah bawah daripada 2. Bawah 0.2. Bawah daripada 2 lah. Jadi kami fail. First fat kami fail. So bermaksud aku tak pregnant. Ya, bermaksud aku tak pregnant lah. Aku tak pregnant. So memang impact yang sangat kuat. Korang tahu tak, kos IVF ni bukan RM1, RM2. Bukan RM1, RM2. Dan 1 sen pun Faris tak minta bantuan dari sesiapa, dari family ke daripada kawan-kawan ke. Even though aku walaupun contoh aku nak beli vitamin ke suplemen pun bukan guna duit aku, 100% duit Faris. Total semua duit Faris. So aku macam, bila aku dapat result tu je, aku tak apa benda yang aku fikir. Aku fikir Faris, aku tak fikir diri aku fikir Faris. Ya Allah, ujian apa yang Faris kena terima ni. Banyak duit Faris habis. Faris kerja siang malam, aku nampak dia kerja penat, balik kerja penat, habis duit tapi fail. Dan the result is fail. So aku macam, apalah dosa aku ni sampai Faris kena macam tempias macam ni kan. Penat Faris cari duit dan result dia fail. Aku tentu aku memang down teruk, sangat-sangat teruk. Hari tu adalah lagi 2-3 hari nak raya. Aku memang terus delete semua apps aku, Facebook, Instagram, WhatsApp semua. Aku tak nak contact sesiapa pun. Aku punya memang sangat-sangat down waktu tu. Aku tak kisahlah kalau kawan nak buang aku ke apa ke, aku tak kisah. Janji aku itu semua waktu untuk aku dengan lelaki aku je. Sampai raya sepanjang Syawal tu aku tak balik langsung rumah mama. Aku tak balik. Tapi raya pertama tu mak mentua aku datang rumah. Dia datang. Tapi the best partnya, yang tu aku suka sebab mama langsung tak ada cerita pasal about aku punya fat ni. Sebab apa yang aku terkilan lagi sepanjang 2 minggu aku fat tu, mama setiap pagi bangun pukul 4 pagi, awal subuh, tengah malam, mama solat hajat untuk kami. Untuk kami sukses lah pregnant. So masa dapat result tu, Faris telefon mama bagi tahu result macam tu. Mama pun menangis. Dan aku tak boleh nak bersua dengan mama lah sebab yelah mak mentua kan. So kita macam, kita tahu mama pun berharap nak dapat cucu. Dan itulah aku sedih, mama pun sedih. So sekarang tak tahu nak cakap macam mana. Dan the first Syawal tu mama datang. Mama bawa macam biasa, mama bawa rendang, mama bawa macam biasa. Kita tengok movie. Tak ada sikit pun sebut pasal kesedihan fat ni. So mungkin kita orang dah start nak think positif lah. Dan raya kedua tu kita orang pergi holiday, kita orang pergi Cameron. Kita orang tak ada beraya langsung. Baju raya pun aku tak pakai. But then after 1 week aku terbuka hati untuk pergi balik rumah mak aku kat Johor. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time. Kos yang kami habis di Hospital Avicenna Shah Alam adalah 19,636.90 sen. Sikit lagi nak 20,000.
So macam yang kita call. Okay, kalau you guys nak survey mana-mana hospital, kalau dia kata 17,000 cost dia, just buat prepare lagi lebih lagi. Macam ni kita orang call dia kata 16k saja. Tu 20k jugalah kita orang habis. Bila nak buat tu kita tak plan lagi. InsyaAllah dalam masa dekat kalau ada rezeki kita orang buat. You guys just doakanlah untuk kami, okay? Doakan kami kuat dan kami mampulah untuk perhabis duit lagi untuk buat benda ni. Benda bukannya murah kan. Dan semoga ada rezeki kami untuk next nanti. Okay, thank you korang. Thank you for watching I punya video. Thank you sangat-sangat sebab video ni memang panjang. Sorry sangat sebab buang masa you guys. Tapi inilah pengalaman aku buat IVF di hospital Avicenna. Thank you for watching. Bye. Jangan lupa like and subscribe.